Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Abizah Ayub, Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Yang berbahagia Dr. Nurliza Rahim, Timbalan Dekan Akademik. Profesor Madya, TF Dr. A. Siswaza. Dr. Nur Faizah Pawadi, Timbalan Dekan Pelajar dan Alumni. IR Dr. Muhammad Zulham Afandi, Muhammad Zahid, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Pengurusan Kualiti. Yang dihormati TS Dr. Ainihda Kamal Zaman, Pengurusi Rancangan Kejuruteraan Awam. Dr. Nur Amirah Abu Seman, Pelais Haji Ahmad, Pengurusi Rancangan Kejuruteraan Alam Sekitar. Dr. Fatmawati Abdul Wahid, Pengurusi Rancangan Teknologi Kejuruteraan Awam Pembinaan. TS Dr. Nurul Akmam Ahmad Dadin, Pengurusi Rancangan Teknologi Pembinaan Bangunan. Barisan pensyarah kaki tangan serta pelajar Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin ke Majlis Kecemerlangan Akademik Peringkat Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam bagi tahun 2021. Terlebih dahulu, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul hari ini secara atas talian untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Hadirin yang budiman, sebagai pembuka tirai majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan lagu rasmi UNIMAP, Wawasanku. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Kecemerlangan Akademik FTPA 2021 yang kita adakan adalah bersempena dengan Hari Akademia 2021. Majlis ini diadakan adalah bertujuan untuk meraihkan bakal graduan FTPA 2021 yang akan bergraduat, dan bagi tujuan tersebut, majlis hari ini akan memberikan penghargaan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan kepada tenaga pengajar dan para pelajar. Lebat kemiri pohonnya rentang, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami mengadang, mohon berkat yang Maha Esa. Untuk maksud itu, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Nazri Rosmadi Rahman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Billahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah, para ahli dan sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami merafakkan rasa syukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri secara maya Majlis Kecemerlangan Akademik FTK Awam. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara. Eratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, mematuhi segala perintah-Mu dan Rasul-Mu yang mulia, agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah,
Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya barakah, dan disudahi dengan keampunan-Mu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan, dan diakhiri dengan kecemerlangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih majlis ucapkan kepada Tuan Haji Nazri Rosmani Rahman atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Ya sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan dan menjemput Profesor Madya Dr. Hafiza Ayub Dekan Fakulti Teknologi Putraan Awam untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Cik Zahir, majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMEP. Yang dihormati barisan Esko FTKA, pensyarah dan juga kaki-tangan FTKA semua. Serta pihak urus dia Majlis Hari Kecemerlangan Akademik 2021 yang diketuai oleh Dr. Nur Faizah, iaitu Timbalan Dekan HEPA, dan juga bakal graduan FTKA 2021. Okay, saya mengucapkan selamat datang kepada anda semua yang hadir secara dalam talian di platform Webex pagi ini. Dan diharapkan acara ini tak mengganggu urusan resmi ataupun kerja harian anda sekiranya mana-mana pelajar telah ataupun sedang bekerja. Acara ini sebenarnya adalah gimmick kepada hari graduasi bersempena dengan Hari Akademia 2021. Dan Hari Akademia ini adalah disambut pada kali kedua tahun ini di peringkat nasional di kebanyakan universiti awam dan juga IPTS di Malaysia bagi menghargai jasa dan juga pengorbanan kekitangan akademik. Saya Hafiza selaku Dekan FTKA mengucapkan tahniah sekali lagi kepada bakal graduan 2021. Saya juga seperti ibu bapa anda, rakan-rakan baik, keluarga yang mana turut berbangga dengan pencapaian anda pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa sekali lagi pada Istiadat Convocation ke-17 pada November tahun depan 2020 secara bersemuka. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan rakamkan ucapan terima kasih kepada semua kaki-tangan FTKA yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2020 ketika mana pandemik COVID-19 melanda negara dan juga Malaysia sendirilah. Jadi sepanjang 3 semester yang lepas dan akan masuk menjadi 4 semester yang akan datang, semua pensyarah FTKA telah banyak membantu dan juga bekerja keras bagi memastikan PMP secara virtual berjalan dengan jayanya lah. Mereka melakukan kerja-kerja seperti penukaran markah final exam yang secara bersemuka itu kepada continuous alternative assessment dan juga membantu dalam melancarkan pengijazahan pelajar FTKA di peringkat fakulti dan juga sehinggalah kepada pengesahan di mesyuarat senat fakulti universiti. Oleh itu untuk berjaya sehingga ke hari ini saya percaya banyak pihak terutamanya ibu bapa, keluarga dan juga pensyarah sendiri telah banyak berkorban wang ringgit, masa dan juga tenaga mereka. Untuk pengetahuan anda semua juga, semenjak saya menjadi pensyarah UNIMEP di Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar bermula pada tahun 2012, saya telah beberapa kali memegang ataupun bertindak sebagai penasihat lah untuk kumpulan RPS dan juga kemudiannya menjadi pengurusi rancangan bagi kejuruteraan awam di PPKS dan seterusnya dekan hari ini.
Saya sangat teruja mendengar cerita-cerita pelajar bermula dari mula masuk universiti UNIMAP melalui susah payah dan pelbagai rintangan yang dilalui. Saya juga berpengalaman handle pelajar yang sakit, berada di hospital selama beberapa minggu dan ada juga yang mencecah bulan. Pelajar tersebut terpaksa menangguhkan pengajian selama 1 ataupun 2 semester tetapi masih juga berjaya menamatkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Salah seorangnya adalah bakal graduan FTKA untuk tahun 2021 lah. Ada juga pelajar international di mana negara pelajar ni mengalami konflik perang yang sangat hebat, teruk. Jadi pelajar ni mengalami tekanan perasaan yang berat jugalah dan terpaksa melengkapkan 12 ataupun 13 semester untuk mendapatkan ijazah pertama di Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar pada waktu itu, dan belajar dari kejuruteraan awam lah sebenarnya. Dan semua ini pengalaman ataupun cerita-cerita pelajar ni memang memberi perspektif memberi impak kepada perspektif kehidupan saya sendirilah. Walau apa pun saya tumpang bergembira dan seronoklah tengok dia orang komplitkan study ni. Cuma apa yang nak saya pesan ataupun katakan hari ini, kegembiraan hari ini lebih kepada prospek kejaya dan juga kehidupan keseluruhan anda pada masa akan datang. Anda mungkin sangat risau kalau fikirkan tentang career profesional anda, dan itu adalah perkara normal. Of course semua pihak sangat bimbang lah kan. Dan oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa agar pandemik COVID ni berakhir dengan cepat dan seterusnya semua sektor ekonomi negara dan juga global dapat beroperasi dengan baik dan seterusnya melancarkan semula sektor, especially sektor pembinaan lah. Dan kepada semua graduan FTKA, bakal graduan FTKA 2021, diharapkan anda semua dipermudahkan urusan sama ada yang sedang mencari pekerjaan, yang merancang untuk melanjutkan pelajaran ataupun yang sedang mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan ataupun yang sedang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Pesanan saya, jangan malu ataupun takut untuk mencuba bidang baru ataupun sesuatu yang merentas bidang. Dan yang paling utama pada waktu ini, cari pengetahuan, luaskan jaringan hubungan dan terus meniruai ilmu pengetahuan seperti menyertai kursus-kursus pendek yang bersesuaian dengan minat anda dan juga kursus virtual especially yang mana yuran penyertaan agak murah dan berpatutan lah. Kepada yang sedang ataupun kepada yang sedang bekerja ataupun yang telah mendapat pekerjaan, saya percaya anda semakin sibuk dan juga tak ada masa lagi lah untuk bersembang ataupun bersantai-santai dengan kawan-kawan. Even pergi gym pun dah tak sempat kan sekarang ni. Jadi pesanan saya yang pertama, kerjalah dengan penuh komitmen, berdisiplin, jaga nama sendiri, nama keluarga dan nama universiti dengan baik. Sekiranya anda mendapat apa-apa jemputan dari pihak fakulti ataupun universiti untuk apa-apa acara FTKA ataupun nilai, mohon jangan tolaklah. Sesungguhnya sumbangan anda sebagai alumni UNIMAP sangatlah kami hargai. Dan pesanan kedua, atur masa dengan bijak. Walaupun sibuk bekerja, sentiasalah berhubung dengan keluarga, rakan-rakan baik dan juga kami semua bekas pensyarah di sinilah. Dan akhir kata, jaga diri baik-baik. Anda boleh menghubungi saya ataupun mana-mana exco FTKA sekiranya ada hal-hal ataupun pertanyaan kepada kami dan semoga berjumpa lagi dan selamat Hari Akademia 2021 kepada semua pensyarah. Semoga terus maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas ucapan yang disampaikan oleh Dekan Fakulti Teknologi Kebaran Awam sebentar tadi. Hadirin yang kini tibalah masanya untuk saya umumkan penerima-penerima anugerah Majlis Kecemerlangan Akademik peringkat Fakulti Teknologi Kebaran Awam pada tahun 2021. Bagi anugerah projek tahun akhir FYP bagi program teknologi fikiran awam, penerimanya adalah, kita paparkan wajah-wajah mereka yang seperti mana yang dipaparkan di skrin anda ketika ini. Inilah dia penerima-penerima anugerah Majlis Kecemerlangan Akademik Peringkat Fakulti Teknologi Kebaran Awam tahun 2021 bagi program teknologi dan teknologi Kebaran Awam. Nama Puan Gundam, terima program yang kedua. Dan yang ketiga, Sin Yi Kit, ada penerima-penerima anugerah untuk program teknologi Kebaran Awam. Okey, tahniah kita ucapkan kepada semua penerima anugerah. Seterusnya kita ada video ataupun montas dikongsikan kepada semua peserta kita pada malam ini. Jom sama-sama kita saksikan atas video kita yang pertama. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara susuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan berpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingati buat selama-lamanya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika. Puan selesai menyaksikan coretan sedikit video pelajar kita tadi.
Mungkin ada yang bertanya lah, apakah tajuk lagu tu? Dia boleh saya kongsikan, tajuk lagu dia Memori Tercipta nyanyian Sheila Amra. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, kita teruskan lagi dengan anugerah yang berikutnya. Anugerah projek tahun akhir FYP bagi program Kejahteraan Awam dan Kejahteraan Alam Sekitar. Penerimanya adalah seperti berikut. Program RK01 seperti mana tertera di skrin anda ketika ini. Najwa Nordin, Muhammad Haris Hairul Anwar dan juga Abdullah Ali Omar. YB RK01. Terusnya ada Nurul Najwa Nordin, Muhammad Haris Hairul Anwar. Terusnya Abdullah Nabidi Ali Omar. Program RQ01. Dan saksikan pula program Kejahteraan Alam Sekitar RQ07. Ong Chin Kuan Seng Vinci Karti Rali anak perempuan Sorian. Kedua Ong Chin Kuan. Terusnya Seng Vinci mata ni. Seterusnya S. Karti Rali anak perempuan Sorian. Baik, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah projek tahun akhir bagi program Kejahteraan Awam dan Kejahteraan Alam Sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan IR Rosyad Mawi Abdul Wahab untuk menyampaikan taklimat pendaftaran proporsional. Dan segala hormatnya dipersilakan IR Rosyad Mawi. Terima kasih pengurusi majlis Encik Muhammad Zahir. Okay, saya share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dekan Fakulti Kejahteraan Teknologi Awam, Profesor Madya Teknologis Dr. Hafizah Ayub, Timbalan Dekan, Esko Fakulti, para pensyarah, tuan-tuan, puan-puan, saudari-saudari sekalian. Okey, first of all saya nak ucapkan tahniah kepada bakal graduan kita FTKA untuk tahun 2021. Okey, sini saya nak kongsi untuk pendaftaran profesional bersama dengan Lembaga Juruterang Malaysia atau BEM dan juga Institusi of Engineering Malaysia Institusi Juruterang Malaysia. Okey, Okay, pada mulanya kita kena kenal introduction ataupun exploratory note daripada pihak BEM itu sendiri. Okay, selepas you graduate ni, you kena mandatory to register sebagai jurutera siswaza. Kalau ikut based on dia punya exploratory note ni, di section 7 dan kurungan 2, kurungan A, a graduate engineer will register with the board may subject to section 8, take up employment which require him to perform professional engineering services. So maksudnya you kena register dan majikan untuk mengambil kerja pun kena patutnya kena tahulah ataupun menyemak you dah register dengan graduate sebagai graduate member BEM untuk bekerja bersama mereka atau menjalankan kerja-kerja berkenaan dengan engineering services. So ini kalau ikut Registration of Engineer REA Act Akta 1967 Revision 2015.
So jadi selepas you register ni, you punya nama tu boleh guna abbreviation as a graduate engineer kat belakang after his name ataupun dia punya nama kan. So, satu lagi saya kongsi juga untuk engineering technologist. Di sini ada pun mandatory untuk engineering technologist juga berdaftar dengan board. Okey di bawah section yang berkenaan kalau kita tengok section 7.2A AA untuk engineering technologist will register with the board may subject to section 8 take up employment which require him to perform personal engineering services samalah. So dia punya section 10 dalam kurungan C Legislation of Engineering Act 1967 Division tahun 2015. So ni ada engineering technologist entitled juga guna engineering technologist dia punya belakang sebagai graduate engineering technologist. Seterusnya basic requirement bahwa registration of act VM graduate engineer after completing engineering program. So jadi kat sini biasanya 4 tahun yang graduate engineer yang di-accredited by Engineering AAC Council AAC Malaysia tu bawah board dan juga sanitary AAC ada sanitary daripada Worcester Airport. Untuk engineering technology di bawah board engineering technology accreditation council education council ETAC Sydney Accord. So jadi gradation yang before sebelum 1 Januari 2007 diterima sebab dia telah accredited dan oleh Malaysian Qualification Agency NQA dan selepas yang selepas 1 Januari 2007 juga diterima dalam masa tempoh 6 year maksimum date of accreditation prior to 1st of January 2017 accepted. Detail you boleh masuk ke dalam website BEM untuk tengok dia punya details dia punya website of BEM seperti yang yang tertera tu lah. Kat sini registration BEM graduate engineer ataupun technologist requirement untuk Malaysia dan non-Malaysian punya student ataupun graduan. Application method ada sekarang ni dia menggunakan kaedah atas talian so you kena register sebagai members My BEM system untuk bos Malaysia bukan Malaysia pun kena register ni guna sistem My BEM. Dan you punya supporting dokumen you punya degree score, official transcript Malaysian kad pengenalan dan untuk Malaysia kena identity card dan juga pasport kena semua di certified by a professional engineer recognized by BEM. So ini you boleh dapatkan bantuan daripada para pensyarah ataupun kaki tangan di FTKA untuk mendapatkan pengesahan punya supporting dokumen So dan you kena bayar payment first dia maksudnya ni sekali payment untuk sebanyak ringgit Malaysia RM50 kepada Board of Engineering Malaysia. So mode of payment macam tertera di situ money order, online payment dan sebagainya. Ini untuk foreign university tak perlu kita tak terlibat. So jadi complete form application supporting document semua submit to board for approval kena complete semua dah lengkap, disahkan dan dibuat bayaran baru dia akan proses dan juga akan masuk di dalam meeting board of meeting untuk bahagian pendaftaran untuk approval dalam board meeting Okay, assurance certificate, open approval, certificate registration of the engineer dan and engineering technologist will be issued. Selalu normal processing time untuk dapat dia punya sijil dan berdaftar dalam tempoh 4 bulan Okay. So ini itu mandatory tadi untuk BEM untuk graduate engineer dan graduate engineering technologies So ini adalah satu lagi membership professional society yang bukan wajib tapi digalakkan kalau saudara-saudari semua untuk berregister dengan IEM graduate members So dia punya requirement hanyalah tidak kurang daripada 18 tahun dan juga memenuhi council IEM punya syarat
Okay, the graduate accredited engineering So accredited engineering no problem. Masalah kita tak ada masalah sebab kita punya program semua diakreditasi oleh AAC dan juga MQA Dan insyaAllah ke depan akan ETC Itu bergantung pada masa Okay Okay, procedure submit borang G, NEMG, degree certificate together with the transcript So jadi dekat sini from overseas dia kena ada language translation. Okay, evidence to show discipline, for example usable, awam ataupun kemitraan alam sekitar dia punya maksudnya discipline atau branch of the engineering Okay, dia kena memerlukan proposal. Proposal adalah daripada kalangan corporate member IEM ataupun fellow IEM. So the proposal expected to certify the supporting document to be uploaded, kena upload dia guna online juga application. So dia akan upload dan email akan dapat kepada you punya proposal Dia akan masukkan nama membership, dia akan keluar dia punya kalau you tak ada proposal, dia boleh rujuk kepada IEM Secretariat untuk mendapatkan pengesahan dari mereka. Dan online application submission website yang tertera itulah untuk rujukan untuk dimasukkan dalam online application. Yang ni kita dah nampak first sekali mandatory lepas you grad you kena daftar sebagai graduate engineer ataupun graduate engineer technologist dan you boleh plan untuk apply pula dalam tempoh 3 tahun tu, minimum 3 tahun you boleh plan untuk professional interview application So after meeting the following requirement and accredited engineering program, tak ada masalah, registration wajib mandatory as a graduate engineer, literasi swasta dan at least 3 years of practical training and experience So you ready to apply to seek for the professional interview. Okay, So this is ini adalah route untuk to corporate member MIEM ataupun to be a professional engineer. So kalau tengok ni academic requirement accredited engineering degree nomor route So tak ada masalah kita semua nomor route dan BM graduate engineer you kena register by board dan IEM graduate. Okay, dan training requirement minimum 3 years relevant working experience So dekat sini training requirement ni sepatutnya you kena bekerja di bawah supervision of professional engineer sebab dia akan mengesahkan you punya dokumen-dokumen dan juga pengalaman bekerja panjang tempoh 3 tahun berkenaan. Kalau tak dapat tu you boleh juga mencari macam wakil ataupun dari satu segi IEM juga menawarkan skim logbook di mana di sini skim logbook adalah program mentor dan mentee you ada mentor itu professional engineer dan mentee tu sebagai mentee bekerja untuk membuat punya record logbook untuk dapatkan you punya experience dan di-endorsekan olehnya. So senarai untuk mentor pun you boleh dapat di IEM Secretariat. Sebagai contoh saya adalah salah seorang daripada mentor untuk logbook scheme ni. You punya saya dapat 2 you punya senior sebelum ni kejuruteraan awam yang telah menjadi mentee dia yang semasa dan seorang lagi adalah staff daripada staff Unimed untuk menggunakan skim logbook ni sebab dia bekerja tanpa ada supervision daripada PE okay. Lepas tu professional registration okay, you boleh dah register tadi macam tadi you boleh apply menggunakan borang yang berkenaan online application juga di dalam website IEM you boleh semak ataupun rujuk dan pergi kepada professional interview dan you akan dapat lulus exam peperiksaan oral interview dan juga ethics dan technical writing punya exam dan you dapat IEM corporate member IEM dan you boleh dapatkan CD tu dalam tempoh setahun you akan convert kepada professional engineer tier 1
Dan you kena collect continuous professional development untuk renew by year lah. Maksudnya setiap tahun sebanyak 25 CPD, mata CPD ya. Okey, dan seterusnya itu professional computer examination tu untuk pergi kepada tier 2 lah. Professional engineer with practicing certificate. Dia kena duduk satu exam yang dikendalikan oleh BEM. Okay, ini from IAM to PE, passing PI, professional interview which earn the corporate member IAM, then becoming IAM and you eligible layak untuk register with BMM as a professional engineer. So dalam tempoh 1 tahun you kena register untuk kalau lebih daripada 1 tahun dia punya tu tak valid you kena mula. So dalam tempoh setahun you kena siapkan dokumen berdasarkan keperluan BM untuk register sebagai professional engineer. Okay, why join IAM? So kat sini adalah secara ringkas benefit of IAM members, establish networking, attend technical talk, seminar and so on, go to professional engineer, to attend CPD, mengumpul mata CPD, boleh juga dapat IAM journal, bulletin IAM dan juga aktiviti yang di-organize dia dapat macam diskaun 50%. Dan opportunity to become a committee members ataupun jadi boleh masuk participate dalam pelbagai sektor dan juga potential industry training attachment for student members ni untuk student yang ni dia ada list organisation yang boleh buat untuk intern dan potential job employment dan juga boleh access pada perpustakaan dan e-perpustakaan. So, okay, ini untuk untuk makluman new membership grade launching pada 3 April 2021 ada untuk engineering technologies IAM engineering technologies graduate member. Dia punya tu ET engineering technology grade member of IAM. So dia punya requirement dia tersyarat dia accredited engineering technology degree register with register with BIM as engineering technologies. So dia punya tu pun sama, dia boleh jadi become dia punya corporate member of engineering technology Dia punya register with BIM as engineering technology, accredited engineering technology degree, minimum juga 3 tahun Dan dia punya experience tu mestilah di dalam rancangan planning, implementing and management of social work compromise with the profession of engineering technologies ataupun experience yang berkaitan. Yang tu teknik engineering technician tu untuk level diploma Okay, ini adalah information yang boleh dapat untuk IAM membership. So boleh download dia punya information and guideline daripada website dan juga boleh contact direct terus kepada IAM Secretariat dan you juga boleh dapatkan hard copy kalau ada tak boleh ni ada di sekitar ni Selangor you boleh juga dapatkan di office main HQ dia di Petaling Jaya. So itu saja perkongsian daripada saya, semoga bermanfaat pada semualah insya-Allah. Okay, terima kasih. Harap you jangan lupa register dengan BEM sebagai jurulatih siswa. Okay, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tayangan montaj video yang kedua, video alumni. Dipersilakan. Tahniah dan selamat berjaya kepada semua pelajar kejuruteraan alam sekitar. Believe me, school or university life is always memorable and interesting. We all have gone through it, appreciate it or not. Graduation marks the end of this simple life, and welcome to the adult world where we have to start working, earning money and using the money we earn to make our family's life better and also enjoy our life. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Muhammad Arif, first batch graduan tahun 2010 di alam sekitar. Saya ingin mengucapkan kepada adik-adik semua yang pada graduan, selamat maju jaya di hadapan. I'd like to congratulate you guys on your graduation. I wish you good luck for your future endeavors. Make sure you guys register under BEM as a graduate engineer. I know it's quite difficult to land your first job,
there are a lot of programs being offered for fresh graduates, such as Protege and MySteps. When I, a Protege trainee, have been absorbed by the course company as a graduate engineer. I hope you guys will be beneficial from this type of programs. Engineering juga adalah bidang yang sangat luas. So tak semestinya anda hanya pilih untuk pergi ke arus utama seperti Menkon ataupun konsultan, tapi anda juga boleh memilih untuk menjadi supplier ataupun benda-benda yang cabang lah seperti macam saya konkrit, lepas tu kalau piling, kalau water, waste water, water supply, piping, banyaklah bridge, jalan. So bidang ni luas. Jadi saya harap anda boleh pilih dan anda akan dapat bekerja dalam bidang ni. Dan juga saya punya tips, tolong lihat kepada career development anda. So jikalau tempat tu ada career development, maksudnya anda tahu 5 tahun akan datang apa anda akan jadi dan anda dapat satu mentor ataupun supervisor ataupun superior yang bagus, yang suka kongsikan ilmu, yang dapat anda timba ilmu daripada mereka, maka hargailah peluang itu dan lihat ke arah itulah, jangan hanya melihat pada penggunaan gaji saja. Advice untuk yang sedang mencari kerja, jangan terlalu memilih tempat, tapi ada certain item yang kita juga kena memilih. Tapi in term daripada segi salary saya tak boleh nak komen, because sekarang very competitive, kita pun sekarang dengan musim Covid, so kita tak boleh nak demand too much. Tapi make sure sebelum you join satu company, better you buat research dulu, check dia punya scope of work, just to make sure that company can give something to you lah. Maksud saya daripada segi pengalaman lah. Because saya punya opinion, daripada sekarang dalam masa 3 hingga 5 tahun adalah satu benchmark untuk you, untuk you create you punya career, you nak jadi apa. Sebab CV engineering ni dia luas. You boleh jadi drafter, you boleh jadi engineer, you boleh jadi project manager, project engineer, banyak lah. So you kena pilih you punya future, you nak jadi apa, so you kena plan with lah. Nak teruskan acara kita ke Anugerah Majlis Kecemerlangan 2021. Kita teruskan dengan Anugerah Pelajar Terbaik bagi setiap program. Dan penerimanya adalah Saizam, Maklah, Batu, dan Mahdiah dan Muhammad Syafiq. Dan akhir dosen video dan Arwah Sedas. Saya terbaik dari sekian itu. Dan presiden seterusnya menjemput dan mempersilakan Presiden Mahdia Dr. Ines Azura Zakaria untuk menyampaikan taklimat berkaitan peluang program Pasca Siswaza di Fakulti Teknologi dan Awam. Dan segala hormatnya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Dekan PMTS Dr. Afizah Ayub, Timbalan-Timbalan Dekan, Pengisi Rancangan, Jawatan Kuasa Majlis Kecemerlangan Akademik yang diketuai oleh Dr. Nur Faizah Bawadi, rakan-rakan pensyarah SPKA dan juga bakal graduan SPKA bagi kelas 2021. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua bakal graduan 2021 kerana telah berjaya menamatkan pengajian anda pada tahun ini. Sempena majlis ini, saya ingin membuat beberapa penerangan berkaitan dengan program Pasca Siswazah di SPKA. Okay, bermula sekarang ini adalah telah bermula semester baru
bagi pasca siswaza yang dibuka pada Oktober. Okay. Dan juga dialu-alukan kepada semua bakal graduan untuk yang sekiranya yang berminat untuk melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswaza, bolehlah membuat pendaftaran pengajian anda di FTKA. Terdapat program alam sekitar, awam dan bangunan di peringkat master dan juga PhD. Dan juga untuk makluman semua, terdapat juga para pensyarah yang sedang mencari calon pelajar yang bersesuaian untuk melaksanakan projek pendidikan mereka. Untuk maklumat lanjut, bakal graduan bolehlah melayari website FTKA untuk melihat pensyarah-pensyarah dan juga latar belakang dan juga bidang yang anda berminat, dan bolehlah menghubungi pensyarah tersebut. Dan juga saya ada sediakan montaj video untuk anda lihat, dan juga bolehlah mengenal pastilah pensyarah yang yang akan dipaparkan ini untuk anda hubungi. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Nadia Dr. Yunis Abdullah Zakaria di atas maklumat berkaitan peluang program pasca siswaza di Fakulti Teknologi dan Awam. Hadirin yang dihormati, berikutnya marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan montaj video kita yang ketiga. Saya selaku bahagian pentadbiran ingin mengucapkan sedikit tahniah kepada semua bakal graduan FTKA 2021. My warmest congratulations to all of you for successfully completing your study here in UNIMED. Saya selaku tenaga pengajar FTKA ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada bakal graduan FTKA. Semoga anda berjaya mendapat pekerjaan dan sukses ke peringkat yang seterusnya. Semoga semua ilmu pengetahuan yang dipelajari di UNIMED dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Semoga segala ilmu pengetahuan yang diperolehi sepanjang berada di UNIMED, khususnya di FTKA, dapat digunakan sebaik yang mungkin. Ingat, jangan terlalu memilih pekerjaan, tapi carilah pengalaman seluas yang mungkin.
Semoga semua urusan untuk mendapatkan pekerjaan dipermudahkan dan semoga terus cemerlang. Kami warga pendidik FTKA sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan dan selamat maju jaya. Selesai sudah video tayangan montaj video yang kedua tadi. Hadirin yang budiman, majlis kita teruskan lagi dengan anugerah yang berikutnya. Anugerah tenaga pengajaran akademik kategori rakan pendamping siswa RPS terbaik. Temanya adalah di mana kita berceritakan DS Dr. Zul Adi Ismail, Dr. Fatmawati Abdul Wahid dan Dr. Amira. Dr. Amira Abu Usman. Itu kategori rakan pendamping siswa RPS terbaik. Jadi kita minta kalau tiga penerima anugerah ini ada di talian ketika ini untuk memberikan sedikit ucapan. Dimulakan dengan Dr. Zurafi untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelajar dan juga selamat berjaya kepada pelajar. Okey, dan semoga dapat mencapailah cita-cita yang diinginkan dan saya juga ingin memohon maaflah jika ada terkasar bahasa dan juga terkasar bahasa dan juga terkasar kata lah sepanjang menjadi RPS kepada semua. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Zurafi. Seterusnya kita sudah menjemputkan Dr. Fatmawati memberikan. Sorry, maafkan saya. Ikut sebenarnya yang di skrin kita Dr. Nur Amira terlebih dahulu. Silakan Dr. Nur Amira untuk memberikan sedikit ucapan. Okey, boleh dengar tak? Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, baik. Kita jemput Dr. Fatmawati untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Jelas. Okey, jelas. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum and good morning untuk semua, and then especially to my RPS students. So saya ulang lagi sekali lah saya punya dalam video hari itu, dalam video yang direcord before this. So you have worked so hard for the past 4 years and now you really deserve this success. So therefore my warmest congratulations to all of you. I'm so proud of you dan awak semua adalah RPS yang baik dan cemerlang. So tahniah lagi sekali. So I hope that all the knowledge dan skills yang you dapat throughout your study, you boleh apply lah insyaAllah in your future careers. Stay humble, okay, and then make us proud, and then take care and do keep in touch. Itu saja. Terima kasih. Thank you guys. Please do keep in touch. Alright. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kita ucapkan dan tahniah juga kepada tenaga akademik untuk kategori rakan pendamping siswa RPS terbaik. Baik, seterusnya kita nak ke kategori pensyarah terbaik. Yang pegang di alam bakal. Tahniah adalah seperti mana kita bisa biskit anda ketika Dr. Nolia Muhammad Ibrahim, Dr. Nur Azian Depadang, Dr. Nur Turin Abdul Rahim dan yes, Dr. Adlil Abdul Ibrahim. Dr. Nolia memberikan ucapan. Silakan Dr. Nolia, berada di talian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya nak mengucapkan terima kasih. Nervous pula di atas apa benda ni, Best Lecturer Award ni kan. Semoga semua maju jaya lah. Dan rasa nak nangis pula. Dan juga good luck to all of you lah. Itu saja, terima kasih. Okey. Mungkin pengajar PS Dr. Nur Aziz tak ada di talian ketika ini. Okey, tak ada. Teruskan dengan yang terusnya. Dr. Nur Soleha Abdul Rahim juga ada di talian waktu ini. Memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama sekali terima kasih untuk ini. Saya sangat expect because saya itu masih baru dalam dunia akademik. InsyaAllah saya akan terus berkongsi ilmu yang amat sedikit ini dengan pelajar-pelajar FTKA awam sendiri untuk digunakan masa akan datang, insyaAllah. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada bakal graduan UNIMEP. Semoga apa yang awak harapkan awak akan dapat, insyaAllah. Amin. Dan juga selamat Hari Akademia buat semua staf di Fakulti Teknologi Kejuruteraan awam UNIMEP. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kita jemput pihak Dr. Fazlin untuk memberikan sedikit ucapan. Kita ada di talian. Okey, ada di talian sekarang ini. Dr. Fazlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar. Terima kasihlah di atas kepercayaan diberikan oleh pelajar kepada saya. Satu saja pesanan saya, kejayaan anda menamatkan pelajaran pada hari ini bukanlah satu titik penamat tetapi hanyalah satu titik permulaan bagi fasa kehidupan yang lain lah. Semoga selamat maju jaya di dalam apa jua yang anda lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah balik. Baik, terima kasih tanya kepada semua penerima untuk kategori pensyarah terbaik. Seterusnya kita nak ke kategori pegawai latihan vokasional PLB terbaik. Penerimanya adalah DS Nazri Rosmadi Rahmat dan Encik Ahmad Faizal Mansur. Kita jemput DS Nazri Rosmadi Rahmat jika ada di talian waktu ini untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih di atas pemilihan ini dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua dan tahniah pada semua pelajar yang dah nak graduate. Hopefully you all akan berjaya lah dalam apa bidang yang anda ceburi. Okey, terima kasih. Seterusnya kita jemput Cik Ahmad Faizal Mansur untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar yang bakal bergraduan dan selamat menempuh hari-hari yang mendatanglah. Dan juga terima kasih kepada pihak fakulti yang menjalankan program inilah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih tahniah yang diucapkan kepada semua penerima anugerah dan semoga akhirnya akan menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita teruskan lagi dengan ucapan oleh wakil pelajar. Untuk itu, majlis mempersilakan Hang Yu Hong untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Sorry for not having camera. Okay, good morning, honored guests of faculty, academic and supporting staff,
friends, and all of you, the graduates, the class of 2021. Congratulations, we have done it. All the hard work has finally paid off, and we are all ready to take the next big step in life. I'm honored to stand before you today and reflect on our collective journey in this school. The past 2 years have certainly been tough, but now we are here to celebrate our triumphs, our achievements, our victories, and the journey on which we all have embarked toward our future destination. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to all the lecturers and the supporting staff for constantly guiding us and supporting us in our academic journey. Thank you for your kind help in mastering valuable skills and knowledge. You have played a pivotal role in molding our personality and constantly encourage us. Without your support, we would not have made it to this point of life. Graduation marks the end of yet another extraordinary chapter in our life. With this chapter closed, I'm sure that many of us are already anxious about starting the next one, because unlike the textbook, we cannot skip through the pages of life to see how long the next chapter is going to be. For sure, UNIMAP has made this chapter of our lives very colorful and unique. We have learned a lot in terms of academic, as well as from our friends who come from the very different parts of Malaysia. All of us had different backgrounds when we entered here, but we are living as the proud student of the same university with the common wish to be successful. Often on graduation day, we look outside for heroes, but I am sure they are here right among us. I've seen in my 4 years in UNIMAP that we don't have to look far for inspiration, and that we each have the potential to make an inspiring contribution to others by being true to our values and committing ourselves to great goals. So when you leave here today, be proud, celebrate when you have accomplished, and look forward with an eye toward how you too can be the inspiration for others. Once again, congratulations, class of 2021. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada wakil pelajar tadi, Hang Yu Hong, di atas ucapannya. Hadirin sekalian, dengan selesainya ucapan oleh wakil pelajar itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Saya nak kena bantu. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai. Ibarat musafir sudah sampai. Umpama pelayar telah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya kekurangan dan keterlanjuran sepanjang majlis diadakan. Dan ini ingin saya kongsikan di sini berkaitan dengan hadiah dan juga sijil para pelajar akan dikirimkan oleh pihak anggota kuasa. Dan untuk tersyaraf boleh dapatkan sijil dan juga hadiah anda di pigeon hole ataupun di bilik penandakan Dr. Liza. Jadi untuk itu sekian dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.